فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, malam ni kita dapat menyambung kembali untuk bacaan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, berhubung dengan perbahasan ilmu usul al-fiqh setelah terhenti 2 minggu dah rasanya. Sambungnya kita malam ni insya-Allah muka surat, rasa berhenti dulu akhir sekali kita berhenti muka surat 68 sebelum ni. Jadi sambungnya kita muka surat 69. Itu berhubung dengan istilah mutlak dan muqayyad. Yang bersifat mutlak, yang bersifat terbuka, iaitu yang dibiarkan. Muqayyad ialah yang diikat atau dikaitkan ia dengan sesuatu. Mutlak ni lebih terbuka, muqayyad lebih kecil, lebih terikat. Definisi mutlak dari sudut bahasa Arab, mutlak ialah binatang atau lain-lain benda yang dibiarkan, yang terbiar terlepas. Sesuatu yang terbiar terlepas maka dikatakan yang mutlak. Lawan kepada perkataan mutlak ialah muqayyad. Mutlak ni kita boleh lihat dalam satu hadis bila Nabi sebut mathalus sahibil Quran kamathalil ibilil mu'aqqalah. Perbandingan pembaca penghafal Quran seperti tuan yang memiliki unta yang terikat. In ahada 'alaiha, sekiranya tuan unta itu memerhati, mengawasi unta, maka dia dapat menjaganya lah supaya tidak terlepas. Tapi wa in atlaqaha mutlaq zahabat, bila dia bila dia biarkan, tidak diberi pengawasan penjagaan yang sebaiknya, mungkin unta tu akan pergilah. Mana unta tu akan berusaha untuk melepaskan dirinya daripada ikatan, akhirnya dia terlepas. Jadi dalam lafaz hadis tu perkataan atlaqaha maknanya terbiar, terlepas, tidak peduli, tidak cara. Kalau kata tak cara, akhirnya dia terlepas. Itu asal perkataan mutlaknya dari segi penggunaan bahasanya. Baik, mutlak ialah dari sudut istilah apa yang menunjukkan kepada sesuatu hakikat tanpa perlu dikaitkan. Yang menunjukkan kepada sesuatu hakikat tanpa perlu dikaitkan dengan yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam ayat ketiga dalam surah Al-Mujadilah, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka wajib atas suami yang telah mengziharkan isterinya, sebab ayat ini berkenaan dengan hukum zihar. Hukum zihar di mana seorang suami telah melafazkan perkataan yang membawa maksud menyamakan mana-mana anggota badan isterinya dengan ibunya atau wanita yang diharapkan kahwin dengannya. Jadi itu dianggap satu penghinaan. Jadi kalau dia dah buat begitu, perlu dia bayar kifarat dalam bentuk salah satunya memerdekakan seorang hamba sebelum kedua suami isteri itu bercampur ataupun bersama untuk hubungan suami isteri, maka dia kena bayar denda dalam bentuk memerdekakan seorang hamba. Berdasarkan definisi apa yang menunjukkan kepada suatu hakikat, definisi ini, maka terkeluarlah perkara yang umum, yang am, kerana ianya menunjukkan keumuman dan bukannya menunjukkan semata-mata sesuatu hakikat sahaja. Berdasarkan ta'rif tanpa perlu dikaitkan, maka terkeluarlah muqayyad yang dikaitkan. Dalam ayat ni
fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, memerdekakan seorang hamba. Dalam kes yang melibatkan pembunuhan tidak sengaja, ada juga dia punya denda berbentuk merdeka hamba, tetapi lebih bersifat muqayyad. Ini mutlak. Muqayyadnya kerana dikaitkan dengan lafaz fatahriru raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba yang wanita yang beriman. Hamba tu hamba wanita. Kemudian tahriru raqabah juga datang dalam bentuk yang mutlak untuk kesalahan dalam bentuk orang yang bersumpah kemudian dia nak kifarat sumpah dia. Fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Itu kifarat bagi orang yang nak menghapuskan sumpahnya yang dia telah bersumpah kerana tidak mampu nak memenuhi sumpahnya. Beri makan 10 orang miskin atau diganti dengan pakaian, ataupun memerdekakan seorang hamba. Definisi muqayyad. Muqayyad ni yang dikaitkan, dia ada sesuatu yang dikaitkan dengan lafaz itu. Dari sudut bahasa Arab, muqayyad ialah merujuk kepada binatang atau lain-lain benda yang diikat. Tadi tidak terikat, ini diikat. Qayyad, muqayyad, qaidun, ada ikatan. Istilahnya menunjukkan apa yang menunjukkan kepada sesuatu hakikat dengan dikaitkan kepada sesuatu yang lain. Maknanya hak tu kait, hak ni tidak kait. Hak tidak kait itu dia lebih terbiar dan terbuka. Hak kait ni lebih terbatas dan terhad. Ini contoh ni telah disebut tadi berhubung dengan perkataan mukminah dalam ayat fatahriru raqabatin mukminah. Ini dalam kes lain pula ni, merdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, hamba wanita. Ini dalam kes yang melibatkan pembunuhan tidak disengajakan. Wa man qatala mu'minan khata'an, sesiapa yang membunuh seorang mukmin secara tersilap, mana pembunuhan yang tidak disengajakan, di antara dia punya hukumannya, dia perlu memerdekakan seorang hamba wanita yang beriman. Jadi ada penambahan perkataan mukminah lebih muqayyad, lebih terikat dengan maksud yang lebih khusus. Itu lebih khusus. Baik, beramal dengan mutlak ataupun lafaz yang dibiarkan. Beramal dengan mutlak adalah wajib di atas sifat kemutlakannya, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan ianya dikaitkan. Biasa kalau kita mengaji fiqh, hak banyak digunakan mutlak ni, air mutlak lah. Al-ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak ni air yang sifatnya tahirun fi dhatihi wa mutahhirun li ghairihi, yang dikira suci, bersih pada zatnya dan boleh membersihkan yang lain. Itu mutlak. Dia tidak terikat dengan mana-mana sifat luaran yang masuk dalamnya. Kalau air itu air oreng, air sirap, air kopi, air itu tidak lagi air mutlak. Sebab air kopi dah dimasuk unsur kopi, unsur sirap, warna lain dah. Jadi dia sudah jadi yang muqayyad. Maka dia, walaupun dia dianggap tahirun fi dhatihi, pada zat air itu dikira suci, tetapi dia tidak ghaira mutahhirin li ghairihi, dia tidak boleh menyucikan yang lain. Kita boleh minum air kopi, tapi air kopi kalau buat basuh kain, teh habis air kain. Mana dia tidak boleh digunakan untuk menyucikan, sebab dia sudah sifat kemutlakannya sudah hilang. Ini kerana beramal dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib, seperti mana yang dituntut oleh kandungannya, sehinggalah wujud dalil yang menyalahinya ataupun yang selainnya lah. Selagi tidak ada dalil yang selainnya, maka kita wajib beramal dengan kemutlakan itu. Sekiranya terdapat nas yang mutlak di samping nas muqayyad, wajib dikaitkan mutlak dengan muqayyad jika hukum kedua-duanya serupa. Maka perlu disepadukan ataupun digabung jalinkan kedua-duanya untuk melihat kedudukan masing-masing. Sekiranya hukum kedua-duanya berbeza, setiap nas itu hendaklah diamalkan menurut sifat mutlaknya,
ataupun sifat muqayyadnya. Jika melibatkan dua hukum yang berbeza. Contoh yang dibawa tadi satu kes dalam melibatkan hukum zihar dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah An-Nisa ayat ni melibatkan pembunuhan yang berlaku tanpa disengajakan. Itu berbezalah, mana hukum yang berbeza. Contoh bagi hukum yang serupa bagi nas mutlak dan muqayyad ialah firman Allah berkenaan dengan kifarat zihar. Zihar pada ayat awal surah Al-Mujadalah. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dan firman Allah Ta'ala berkenaan dengan kifarat bagi pembunuhan yang melibatkan pembunuhan yang tidak disengajakan, iaitu fatahriru raqabatin mu'minah. Di sini hukumnya satu, iaitu pembebasan hamba. Kedua-dua kesalahan ini melibatkan hamba tu, jadi wajib dikaitkan mutlak dalam ayat kifarat zihar dengan muqayyad dalam ayat kifarat penebus pembunuhan, di mana adalah disyaratkan iman bagi hamba pada kedua-dua keadaan. Fatahriru raqabatin, merdekakan seorang hamba, sebab dalam ayat zihar tidak disebut mukminah, tapi sebenarnya hamba yang hendak dimerdekakan itu juga adalah hamba yang mukmin ataupun hamba yang beriman. Contoh bagi hukum yang berbeza pada nas mutlak dan muqayyad ialah firman Allah Ta'ala, ini dalam bab orang yang mencuri, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki yang mencuri dan perempuan yang melakukan kesalahan mencuri, maka potonglah tangan kedua-duanya. Ayat An-Nas ni mutlak. Cuma timbul persoalan, potong tu setara mana, setakat mana? Adakah sekat pergelangan ataupun atas lagi, ataupun sampai ke siku? Sebab Nas semua daripada umum. Dan apabila merujuk kepada firman Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan dengan hukum berwuduk ataupun hukum mengambil air sembahyang, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah mukamu dan juga tanganmu sampai ke siku. Tapi ini melibatkan hukum wuduk, berbezalah. Jadi sini hukumnya adalah berbeza dalam ayat berhubung dengan pencurian. Hukumnya ialah potong tangan, manakala dalam ayat wuduk hukumnya adalah basuh tangan. Jadi hukumnya berbeza, situasinya lain-lain. Jadi tidak boleh dikaitkan ayat pertama yang mutlak dengan ayat kedua yang lebih bersifat muqayyad. Muqayyad kerana dihadkan batasan basuh sampai ke siku. Tapi ayat yang pertama adalah bab mencuri, tak dinyatakan potong di mana. Cuma kita nak bandingkan orang curi kena kerak sampai ke siku, itu tak boleh lah. Sebab itu hukum yang berlainan, berbeza. Waktu wuduk, waktu bab curi lain. Jadi tidak boleh dikaitkan yang pertama kepada yang kedua. Sebaliknya mutlak di sini kekal atas sifat mutlaknya, di mana tangan dipotong pada pergelangan tangan dalam kes kecurian. Sebab asal dikira tangan adalah bahagian pergelangan sahaja. Adapun dalam ayat bab wudu, apabila dikatakan wa aydiyakum, basuh tangan kamu, tidak tangan saja, ilal marafiq, maknanya kadar basuhan daripada hujung jari tangan sampai kepada bahagian siku, lebih terperinci atau lebih lengkap penjelasannya. Mana kalau tak disebut adalah ayat wuduk tu sampai ilal marafiq, maka dari segi lafaznya difahami basuh tangan sampai pergelangan tangan sajalah. Tapi nas Quran itu mari dengan lengkap ilal marafiq sampai ke siku, maka dia lebih bersifat muqayyad. Itu contoh untuk perbahasan tajuk mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Baik, kita pergi yang berikutnya untuk yang ke-10, nombor 10, mujmal dan mubayyan. Yang mujmal ni yang sama, yang lebih agak umum sama. Mubayyan ni yang lebih terang dan jelas. Mujmal ni yang tidak jelas.
Definisi mujmal yang sama dari segi bahasa Arab, mujmal ialah perkara yang samar dan yang dikumpulkan. Dari sudut istilah, mujmal ialah perkara yang kefahaman isinya tertakluk kepada perkara lain, sama ada dengan penjelasan tentangnya atau penerangan sifatnya atau penerangan keadaannya. Kita nak faham isi dia tu, dia kena ada benda lain, dia ada tertakluk, terikat dengan perkara lain. Tidak dah dapat difahami sesuatu lafaz yang mujmal kecuali ada yang lain menjelaskan sifatnya atau keadaannya, mana berhajat kepada yang lain. Contoh yang diberikan dalam bab mujmal ialah bagi apa yang perlu kepada yang menjelaskan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang telah ditalakkan hendaklah menahan diri. Maksudnya iddahnya perlu ditunggu sehingga 3 kali quru. Jadi lafaz quru ni mujmal. Mujmal sama-sama ada ulama fiqh faham quru dengan maksud 3 kali suci. Ada kala 3 kali putaran haidnya. Ada kali 3 kali putaran haidnya. Jadi ada sedikit perbezaan lah dari segi kadar waktu dia tu, tempoh. Lafaz al-qur'u digunakan untuk haid dan juga digunakan untuk maksud suci dari haid. Ini memerlukan penjelasan dari dalil yang lain. Jadi sini ulama berbeza pendapat. Menurut ni ada kata haid, ada kala suci. Contoh bagi apa yang memerlukan perkara yang menerangkan sifatnya. Adapun ayat perintah salat, wa aqimus salah, dirikanlah salat, itu masih sama. Ya, salat tu apa dia? Salat zuhur ke salat asar ke? Lepas tu setiap satu tu berapa dia punya rakaatnya, bila waktunya. Contoh bagi apa yang memerlukan perkara lain yang menerangkan keadaannya pula, perkara yang mujmal dan perlu kepada ada dalil lain untuk menjelaskan keadaannya. Wa atuz zakah dalam bab menunaikan zakat. Bagaimana keadaan zakat itu, harta apa yang diwajibkan zakat, berapa nisabnya. Dia timbul proses. Sebab nas Quran banyak mari dah bentuk yang mutlak dan mujmal. Ada yang mujmal ni banyak. Mujmal ni banyak. Sebab tu hadis-hadis Nabi datang dalam bentuk sebagai penafsiran nas-nas Quran yang bersifat mujmal. Waktu salat pun sama juga. Waktu salat disebut secara mujmal. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa Quran al-fajr. Dirikanlah salat apabila duluki syams, condongnya matahari, merujuk kepada zuhur dan asar. Tapi kadar condong tu sebanyak mana? Itu ada penjelasan dalam nas hadis pula lah, berhubung dengan dia punya zilluhu, bayangnya, bayang sesuatu kayu yang kalau setara ni zuhur, kalau sepanjang ini dah masuk waktu asar, maka hak tu menjadi mubayyan, menjelaskan apa yang samar. Kemudian definisi bagi mubayyan, dari sudut bahasa Arab, mubayyan ialah perkara yang nyata dan jelas. Dari sudut istilah ialah apa yang dapat difahami isinya, sama ada melalui asal bentuknya atau selepas penjelasan. Boleh difahami isinya melalui asal bentuknya. Contoh apa yang dapat difahami isinya selepas penjelasan ialah wa aqimus salata wa atuz zakah. Sesungguhnya mendirikan salat, bayar zakat adalah perkara yang samar, tidak diketahui kaifiat caranya, tetapi setelah dijelaskan, diterangkan oleh syarak, jadi ianya menjadi jelas. Ianya sudah menjadi jelas selepas penjelasan itu. Itu dijelaskan dalam nas-nas yang lain lah, dalam khususnya dalam hadis-hadis Nabi. Baik, bagaimana beramal dengan yang mujmal, yang sama itu? Setiap mukallaf ataupun orang yang dikenakan taklif wajib berazam untuk beramal menurut tuntutan yang mujmal. Apabila dia dah tahu, dia keazaman, kemahuan untuk beramal tu ada, cuma dia hanya tunggu
tunggu masa. Bila sudah jelas kepadanya perkara yang tidak jelas, maka dia buatlah. Nabi SAW telah menjelaskan untuk umatnya keseluruhan syariatnya, baik yang dasar maupun yang cabang. Baginda SAW telah meninggalkan umatnya di atas satu syariat yang putih suci, malamnya cerah seperti siangnya. Ini diambil daripada lafaz hadis yang berbunyi, tarakana ala mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nabi telah meninggalkan kita dalam satu keadaan yang putih, bersih, maknanya jelas terang sesuatu itu, lailuha kanahariha, malamnya cerah seperti siangnya. Mana urusan agama ni memang jelas, tak ada benda hak tak jelas, semuanya jelas. Dan tidaklah yang tergelincir daripada jalan itu kecuali orang tu akan halik, akan binasa. Jadi baginda SAW juga telah menjelaskan semua perkara yang memerlukan penjelasan. Jadi baginda adalah sebaik-baik orang yang memberikan penjelasan terhadap nas-nas agama yang bersifat mujmal. Jadi penjelasan baginda terbahagi pada tiga, iaitu dalam bentuk kata-katanya dengan perbuatannya, ataupun sama ada yang ketiga, kata-kata berserta dengan bersama dengan perbuatan sekaligus. Contohnya ialah apa dia? Contoh penjelasan dengan kata-kata, ini masuk bahagian yang kedua, mubayyan. Apa yang telah baginda beritahu tentang kadar zakat, seperti dalam hadis fi ma saqatis sama al-ushur. Adapun tanaman yang disiram dengan hujan, disiram dengan air hujan, maksudnya tidak perlu disiram oleh penanam itu sendiri, hanya bergantung kepada turunnya hujan. Zakatnya adalah 1/10. Hadis ini merupakan penjelasan kepada kesamaran yang terdapat dalam wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, berhubung dengan kadar zakat, khususnya zakat pertanian, zakat bagi hasil tanaman yang ditanam. Ataupun dalam contoh yang lain, penjelasan dengan perbuatan ialah pelaksanaan baginda terhadap perbuatan haji, dalam ibadah haji, sebagai suatu penjelasan kepada kesamaran yang terdapat dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Menjadi kewajipan manusia terhadap Allah menunaikan haji. Tapi bagaimana haji itu perlu ditunaikan, maka dijelaskan oleh Nabi dengan perbuatannya sendiri. Lalu dia berkata, khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku akan ibadat-ibadat haji kamu. Kamu tengok apa yang aku lakukan ibadat haji, itulah yang perlu kamu lakukan. Ataupun sama dalam bab solat, maka dia suruh sallu kama raaitumuni usalli, kamu tunaikanlah salat sebagaimana cara kamu melihat aku salat, merujuk kepada perbuatan Nabi. Jadi cara kita salat kena ikut cara Nabi. Cara hak Nabi salat telah diriwayatkan oleh para sahabat, begini, hasil pemerhatian mereka kepada perbuatan salat yang Nabi lakukan. Begitu juga dalam bab salat khusuf. Khusuf itu salat gerhana, yang pada hakikatnya merupakan penjelasan kepada sabda baginda, fa idza raaitum minha syai'an fasallu. Apabila kamu melihat sesuatu daripadanya, sama ada bulan ataupun matahari itu berlakunya gerhana, hendaklah kamu solat. Macam mana cara nak solat? Maka kena tengok cara Nabi ajarlah. Solat gerhana ni dia pelik pada orang lain. Sebab dia ada rakaat pertama ada 2 kali Fatihah, dan 2 kali rokok. Rakaat kedua pun 2 kali Fatihah, 2 kali rokok. Itu kena ngaji semula lah, berhubung dengan cara nak solat gerhana. Biasanya kita tak gaduh nak belajar kalau tak masuk tajuk tu.
Kecuali kalau kita ngaji fiqh ni jumpa hadis tu ke atau dalam fikih sunnah tu mungkin masuk tajuk bab solat khusuf, kita tahulah cara dia. Cuma praktikal tu tunggu waktu berlaku gerhana lah. Betul banyak kali dah dah. Tak aja buat. Tak aja buat tu sama ada tak ada peluang ataupun tak siap. Tapi hak berlaku sebelum ni banyak tempat ada buat. Banyak tempat buat. Kalau masjid-masjid besar di Kuala Lumpur tu banyak dibuat hebahan bahawa akan dianjurkan solat sunat gerhana. Ini satu sunnah, kita ambil lah peluang tu untuk hidupkan sunnah Nabi, iaitu melakukan solat sunat gerhana ketika berlakunya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dari segi perbuatan itu Nabi dah ajar cara dia tu. Biasanya Nabi baca ayat panjang lah, dia baca panjang sehinggalah berakhirnya gerhana. Tu tak si buat ni sebab panjang tu tak si buat je, bunyi panjang tu tak bahagia dia kelis saja. Tak gitu dulu lagi. Baik, contoh penjelasan dengan kata-kata bersama dengan perbuatan serentak dua-dua. Dia sebut dengan perkataannya, lepas tu dia buat, iaitu penjelasan tentang cara solat. Cara solat. Ada penjelasan dengan kata-kata seperti hadis orang yang buruk kelakuan solatnya adalah satu cerita seorang lelaki yang masuk ke masjid. Ia disebut dalam hadis tu, dia tak sebut nama tapi disebut oleh perawi tu al-musi salatuhu, orang yang buruk cara solatnya. Bila Nabi nampak dia sembahyang tak molek, orang tu pun mari jumpa Nabi, bagi salam. Nabi kata salli fa innaka lam tusalli, mu solat sekali lagi, kamu belum solat. Dia pun ulang kali kedua, buat kali kedua, mari pula Nabi kata sebenarnya fa innaka lam tusalli, mu tak sembahyang lagi tu. Sapalah kali ketiga, akhirnya dia kata, ya Rasulullah, aku tidak mampu lagi untuk solat lebih baik daripada cara yang kamu lihat aku solat tadi. Setara tu ya aku boleh buat. Akhirnya Nabi pun ajarlah ke dia secara lengkap, secara detail. Itu bila nak solat, hendaklah kamu sempurnakan wuduk, thumma istaqbilil qiblah, menghadap kiblat, thumma kabbir, kemudian takbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah apa-apa yang mudah berquran, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, hendaklah kamu rokok sehingga kamu rokok dalam keadaan tamaknina. Begitu juga i'tidal, sujud pun begitu juga. Akhirnya thumma fa'al dzalika kulliha fi salatika, buatlah semua itu dalam solat kamu. Jadi penjelasan itu dari segi perkataan dan perbuatan, dua-dua sekali. Tapi kebanyakan sifat solat Nabi, dia mari dalam bentuk sahabat menceritakan macam mana. Sahabat menceritakan bagaimana. Bukannya kata Nabi buat satu majlis yang disebut kursus solat, apa dia, kursus solat apa dia, bestari ke apa, ikutlah pun nama ke apa. Dari segi pendekatannya sangat mudah. Itu dari segi kita, sama ada kita nak buat kursus solat sempurna sehari dua hari, itu atas kita lah. Tapi nak cara Nabi mengajar sahabat sangat mudah. Pernah diriwayatkan ada dalam Sahih Bukhari, Nabi sembahyang atas mimbar. Dia solat atas mimbar sebenarnya untuk membolehkan orang di belakang, di sah belakang ni nampak. Kemudian bila dia nak rokok, nak sujud, dia pun undur, tak kena nak turun, supaya dia boleh sujud lah, sebab atas mimbar. Adapun dipilih mimbar tadi sebab lokasinya lebih tinggi tu ya. Dan kita pun tak tahu, kata ada Nabi buat satu hari masa khusus, kata hari ni kita nak buat solat praktikal, kamu perhati belah, kata anda. Mana pembelajaran itu berlaku secara informal, tidak secara formal, informal. Seperti ada hadis Malik bin Al-Huwairith. Malik Al-Huwairith mari daripada kampung dia bersama dengan beberapa orang kampung, sahabat-sahabat dia, duduk di Madinah lebih kurang sekitar 20 hari. Setelah selesai belajar berlaku dah solat, bila nak balik, Nabi kata kamu pulang ke rumah kamu, ke kampung kamu, bila masuk waktu solat, hendaklah salah seorang azan, wal ya ummukum akbarukum, hendaklah mengimamkan kamu di kalangan yang paling tua. Yang paling tua. Kemudian ada lagi dah dia sebut, hendaklah kamu solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebab itu pun hadis dalam riwayat Malik Al-Huwairith juga berhubung dengan bab solat. Mana solat ni tidaklah payah,
sebagaimana yang mungkin kali kita melihat kepada perbahasan fiqh yang lebih itu mungkin rasa payah lah, tapi sebenarnya mudah, tidak disulitkan, tidak disukarkan untuk kita. Cuma hak perbahasan hak timbul hak soal ulama berbeza pendapat tu sebab dari segi perkembangan ilmu, perkembangan disiplin ilmu atas riwayat yang berbeza. Itu sahaja sebenarnya benda tu mudah. Kalau kita nak faham masalah daripada kita qiyam, kita nak sujud daripada iktidal, kita nak sujud, nak letak lutut dulu ke tapak tangan dulu. Al-Imam Syafi'i memilih pendapat letak lutut dulu. Tapi ada sebahagian di kalangan ulama-ulama dan mazhab Syafi'i memilih untuk letak tangan dulu. Ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama yang milih letak itu perbezaan antara dalil daripada Abu Hurairah dengan Wa'il bin Hujur atas lafaz. Tapi perbezaan itu berlakulah dari segi memahami nas tu. Dan ada juga hadis dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Baihaqi silapnya, yang memang Nabi sebut, sahabat kata memang Nabi letak tangan dulu. Kemudian ada pula ulama lain mentakwilkan Nabi letak tangan dulu sebab mungkin dia ada keuzuran. Sebab dilarang letak tangan dulu, sebenarnya letak tangan kerana takut menyamai cara unta duduk. Cara unta duduk. Jadi kalau kita pergi secara lebih detail, kita nampak Allah payuh nak semaya, hak ni kata gini, apa tahu mana nak ikut dah. Sebenarnya tidak payah. Mana-mana pandangan yang muktabar maka boleh diguna pakai. Cuma kita bagi orang awam, kita belajar hak mana kita tahu kita buat. Hak mana kita tahu. Kita salat Allahu Akbar. Kita belajar kata dalam pandangan mazhab Syafi'i rahimahullah, basmalah perlu dijaharkan, dibaca dengan nyaring. Ada pandangan lain kata baca dengan sir, dengan perlahan. Dua-dua cara tu boleh berlaku. Tapi majoriti sahabat baca perlahan. Baca perlahan. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik dan lain-lain. Cuma ada ulama yang taufik dua-dua riwayat, ada kata baca derah pun Nabi baca juga, cuma jarang-jarang sekali. Dia lebih banyak baca perlahan untuk salat maghrib, isyak dan subuh. Zuhur asar tak timbul lah, sebab tu memang baca qada. Untuk maghrib, isyak dan subuh, kesimpulan yang dibuat oleh ulama mutaakhir ialah bahawasanya baca perlahan itu lebih banyak diamalkan berbanding dengan baca dengan kuat. Tapi kedua-dua cara tu boleh. Kalau tu email tu setiap hari pun nak baca derah sama bismillah, itu tetap boleh. Maksudnya dia tidak perlu dirumitkan ataupun disukarkan urusan salat itu. Baik, ada dalam lafaz hadis ni yang disebut berhubung dengan penjelasan Nabi kepada lelaki yang buruk solat itu tadi telah dibaca. Adapun penjelasan cara solat dengan perbuatan seperti dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di atas mimbar lalu bertakbir dan orang ramai bertakbir mengikut baginda dalam keadaan baginda berdiri di atas mimbar hingga ke akhir hadis. Terdapat dalam hadis ini kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai seraya berkata, ya ayyuhan nas inni sana'tu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku lakukan begini supaya kamu semua mengikutiku dan mengetahui akan salatku. Jadi cara diajar tu adalah cara yang simple dan tidak formal. Sekadar duduk atas mimbar tak dinyaringkan suara untuk diajar begitu. Baik, habislah dua tajuk berhubung dengan mutlak, muqayyad, mujmal dan mubayyan. Ada soalan ke setakat ni? Ikut daripada apa yang kita baca sini, baca Rasulullah tiga dan lima. Seolah-olah benda itu berlaku mungkin kemudian selepas Rasulullah
berhijrah ke Madinah. Matlamat yang buat betul tu, dan juga ada kami bahawa apa yang Rasulullah ajar dari segi solat tu ataupun apa-apa ibadat lain tu secara berperingkat ke mana. Sebelum solat dah di Bani Mekah lah. Ada kira tak? Ya, ada dah solat. Peringkat akhir lah, peringkat akhir sebelum hijrah ke Madinah tu, solatnya sebenarnya sebelum diwajibkan solat 5 waktu, solat tu dah ada dah. Solat dah ada dah. Ulama kata solat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, umumnya begitu. Bukratan wa asyiyah. Cuma secara lebih tersusun, seperti sekarang ni 5 waktu sehari semalam itu berlaku selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma dari segi cara mengajar tu kita melihat memang adalah bersifat tadrijian, secara beransur-ansur. Dia tidak kata mari sekaligus, sikit-sikit. Maknanya apa-apa kekurangan yang berlaku tu akan diperbetul atau ditegur lah. Memang syariat tu apabila turun, ada syariat yang kita lihat dia ada tadrijian ataupun munajjaman secara berperingkat-peringkat, beransur-ansur, sama ada dalam awamir ataupun nawahi, perintah kena buat atau perintah kena tinggalkan. Solat itu sendiri dia tidak mari serentak kata solat, macam solat sunat dia menyusul sepatu sikit. Okey, solat 5 waktu dah ada selepas malam Isra' dan Mi'raj. Tapi solat tarawih apa tak ada lagi. Tarawih itu setelah puasa pada tahun 2 Hijrah. Kemudian datangnya ibadat puasa, kemudian datangnya kewajipan zakat, kemudian tahun 9 Hijrah datangnya ibadat haji. Mana berperingkat-peringkat. Tujuannya adalah untuk meringankan para sahabat apabila menerima kefarduan, mereka tidak ditaklifkan serentak semua hukum tu sekaligus. Maka akan terasa berat lah kalau sekaligus tu. Jadi bila sikit-sikit ni tak terasa berat lah. Tapi hikmah gitulah sebenarnya untuk memudahkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak jadikan dalam agama ini perkara yang haraj, yang payah ataupun menyusahkan. Baik, ada soalan lain? Ya. Terkait dengan apa ni? Ini boleh tanya soalan. Terkait dengan soalan tu ya. Nabi di masjid Masjid Aqsa. Dia ingin make solat tu kan. Ingin make nabi tu. Ada saya beli nabi tu tidak mati. Itu dalam bentuk roh, bukan bentuk jasad. Diperlihatkan kepada Nabi akan roh-roh Nabi yang lain, bukan dalam bentuk jasad, bentuk roh. Macam mana nampak tu kita pun tak pastilah, tapi dalam bentuk roh. Cuma secara jasadnya yang masih hidup Nabi Isa alaihissalam. Bukan sahaja pada malam Isra dan Mi'raj, sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam masih belum mati, masih hidup. Dan salah satu tanda kiamat ialah turunnya Nabi Isa. Jadi pada malam Isra dan Mi'raj, banyak riwayat tu. Kebanyakan riwayat Nabi pergi ke Masjid Aqsa, riwayat daripada Anas bin Malik kebanyakannya. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, dia menjadi imam dan katanya nabi-nabi yang lain menjadi makmum. Itu dalam bentuk roh ni. Sebab dalam riwayat yang sama juga disebut daripada Mekah ke Masjidil Aqsa semasa Isra', katanya dia melihat Nabi Musa berada pada satu kawasan yang berpasir merah, fil kathibil ahmar, dan aku melihat Nabi Musa dalam kuburnya sedang solat. Nabi Musa fi qabrihi yusalli, dalam kubur dia dengan solat. Macam mana orang yang sama juga Nabi jumpa masa di Masjidil Aqsa solat. Lepas tu masa naik ke langit yang keempat berapa, jumpa pula dengan Nabi Musa. Orang yang sama boleh berada pada tempat yang berlainan. Itu ruhnya. Tapi macam mana Nabi lihat dan macam mana dia merasa itu kita tak pastilah.
Tak ada itu dalilnya sebut begitu. Sama sikit dengan tanya dia tu. Ni keluar sudah daripada topik kita. Bismillah. Amalan soleh. Kalau Nabi boleh masuk ke kain baju keluar, cerita sikit banyak. Soleh ataupun kita tak apa, saya tanya macam mana apa? Bukan malah tidak. Masalah insyiqaqul qamar, bulan terbelah. Salah satu mukjizat Nabi insyiqaq, tapi bukan berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Rasanya sebelum tu lagi. Salah satu cara orang Quraisy cabar Nabi, dia kata kalau kamu mampu, kamu boleh belah bulan tu. Memang Nabi belah, memang bulan terbelah sungguh. Dan bukti-bukti kalau baca dalam kitab berhubung dengan tanda kiamat, tanda kecil kiamat, insyiqaqul qamar, ada setengah buku sebut atas permukaan bulan ada jalur mana tepat di mana bulan tu pernah terbelah. Cuma sejauh mana terbelah, adakah bulan tu kemudian turun ke bumi, tu tak pasti Allah lah, tapi memang terbelah lah. Masuk dalam baju Atau hamba tak pasti tu. Nasib dalam haji tu tak pasti, tapi pastinya memang bulan tu terbelah. boleh Atau tak boleh nak cerita tu kalau masuk. boleh tu boleh pak. Itu cerita lain dah beki tu. Maksud dia wajib tamu tak pasti tu, tapi insyiqaqul qamar tu berlakulah. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Dalam ayat pertama surah Qamar, surah bulan. Dalam agama YouTube ada. Ya. Belah. Nampak kesan, nampak bekas jalur, bekas belah lah. Tapi kalau nak kaitkan kata bulan tu siapa masuk dalam baju tu, kita tak berani nak kata tu, kena rujuk dari segi riwayat tu setahu mana sahih ke tidak, kuat. Tak dengar aja tu. Beramal dengan Al-Mujmal. Pada pernyataan tadi sebut Allah telah meninggalkan umatnya syariat yang putih suci cerah. Betul. Apa yang jadi tercerah pada suasana Lodi lah. Kira Lodi dah sebelum ni maknanya berucap dari segi kepahaman dan sebagainya. Dia cerah ni. Cerah ni kalau ikut hak asal lah. Kalau ikut hak asal, kefahaman asal tu memang cerah. Jadi kucawak ayah lah ni. Itu sebab hak asal tu kita tak ikut. Hak cerah, hak jelas tak ikut. Kita ikut hak tak cerah. Sesuatu yang tidak tahu sumbernya mari mana. Jadi dia anggap tak cerah. Jadi kalau ikut tak cerah, jadi kucawak ayah habis. Jadi kalau ikut cerah tu tak ada masalah. Dia akan berlaku lah, akhir zaman akan berlaku. Ni satu-satu ujian di akhir zaman ada dalam hadis sahih Muslim. Nabi SAW mengingatkan kita, sayati alaikum, akan datang kepada kamu satu zaman di mana adanya manusia-manusia yang yuhaddithunakum bil ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Orang-orang yang akan bawa cerita-cerita yang kamu dan ayah-ayah kamu tak pernah dengar pun. Bila mai cerita-cerita hak kita tak pernah dengar, ayah tak pernah dengar, mai mana? Maka fa iyyakum wa iyyahum, hendaklah kamu dan mereka berhati-hati supaya la yuftinunakum wa la yudillunakum, sehingga mereka tidak memfitnah kamu, tidak menyebabkan kamu terjatuh dalam fitnah, tertipu dengan cerita yang tak tahu mari mana, dan tidaklah menyebabkan kamu tersesat. Tapi kalau ikut hak jelas, hak terang, hak ada dalam nas Quran, hadis yang sahih berdasarkan apa yang difahami oleh para sahabat, benda tu sesat. Sesat. Itu buat curah tu. Itu hak curah. Hak curah ada tak seikut. Kita ambil gelar. Waktu hamba pun terkejut juga bila dikaitkan dengan ada seorang penceramah muda yang dikatakan cerita Nabi menyesal sebab bila sahabat tanya perkara apa menyesal sebab aku tak ada jumpa dengan Imam Ghazali. Ada. Orang yang sebut cerita tu dia ada disebut dia punya reference ni.
Tak ada, tak sebut rujukan. Dia kata ada pun kisah ini saya telah jumpa dalam kitab-kitab sekian dengan sanad, tak ada. Kecak atas angin kata tu. Itu maka kita pun ikut dia lah. Ikut cara dia buat sebab dia lebih tahu. Sebab tu dalam bab ilmu agama, mana-mana ulama yang thiqah, kita thiqah dengan ilmunya, dipercayai, orang awam tidak perlu persoal kata mana dalilnya, ambil mana. Cukup dengan dia tahu hukum tu, dah amal kata apa, itu dah memadai. Sebab bagi orang awam, muftinya adalah, mazhabnya adalah mazhab orang yang beri fatwa kepadanya. Dia tidak semestinya terikat dengan satu mazhab. Tiba-tiba timbul satu masalah, ditanya orang tu,
Orang tu pun jawab gini-gini, tak serupa orang lain. Jadi orang yang bertanya ni, kok dia nak pergi, boleh tak sebut atas dia. Dan tidak menjadi kewajipan bagi orang bertanya untuk dipersoal balik. Dia kata masalah ni mana dalilnya, apa itu tak perlu. Tidak perlu. Kecuali kalau orang tu nak ngaji khusus lain lah. Tapi dalam bab bila timbul soal jawab, memadai dia ikut. Cuma kalau dia tahu satu ketika jawapan dia ikut ni ada tak betul, tu dia kena ejah sikit lah. Dia kena ejah sikit. Dia tidak boleh saya pergi lama dah hak dia wayak. Tapi bila kita tahu benda tu ada tak betul, maka kita kena perbetul. Maknanya kita ikut sesuatu tu dia ada batasannya, ada haknya. Selagi kita yakin boleh kita ikut. Tapi bila ada sesuatu yang meragukan sebab ada dalil lain yang lebih kuat, maka tidak perlu kita ikut, boleh ikut yang lain. Benda ni biasa berlaku ya. Di dalam konteks perkataan dalil kami pada asal. Kalau ketika itu ngaji tak ada masalah. Untuk orang awam itulah mufti dia lah. Kalau orang awam nak ikut pandangan seseorang mufti itu, kalau mufti itu tersalah, maka dia menanggung risiko atas kesilapan dia. Sama ada dia sengaja atau tidak sengaja, dia menanggungnya. Sebab tu bahaya orang yang bagi sesuatu pandangnya fatwa yang tidak tepat. Dia kena lebih takut, bukan lebih berani, lebih takut. Sebab kalau orang tu, orang yang mengikutinya tu salah, maka orang bagi jawapan itulah yang menanggung salah ni. Sebab dia boleh menyebabkan orang lain banyak tersilap. Kecuali kalau lepas tu dia betul semula, tak apa. Dia betul semula. Kita melihat ramai tokoh-tokoh ulama Islam yang warak mengatakan, jangan kamu berpegang dengan pendapatku selagi kamu tidak mengetahui hujah dan dalilku. Kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an yaqula biqauli ma lam ya'rif dalili. Tidak halal bagi seseorang untuk ia berkata dengan pendapatku selagi dia tidak mengetahui dalil hujahku. Kadang-kadang kita ni mudah menyandarkan satu pendapat mazhab ni, orang ni, tapi dalil dia kita tak sebut. Sebab kita tak tahu. Sebab tak tahu. Ilmu sebenar bila kita mengetahui dalil. Sebab ilmu sebenar merujuk kepada Quran dan hadis Nabi tu sebenarnya asas itu. Lepas tu hak lain-lain, hak ijma' qiyas tu dia mari lepas tu. Ya. Cikgu. Orang lain kita yang buat Nusantara, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi tahu saja, kitab yang kita belajar ni sebenarnya tak ada khusus kata kitab Syafi'i. Contohnya kitab Al-Burda. Jadi kenapa tidak diajar? Kalau yang itu diajar di Nusantara, mana orang itu berpadu kepada benda yang tepat, yang sama. Jadi kalau mari kitab-kitab lain macam ini, jadi mengaku bahawa ini yang mazhab Syafi'i, yang kemudiannya juga tambah, maka jadi mengapa tidak ada orang yang mengajar betul-betul kitab Syafi'i supaya semua orang lain tu faham? Tak ada. Payah nak jumpa lah. Mungkin ada payah nak jumpa. Jadi kalau ni dia mengaji Syafi'iyah ni kan? Ya, betul. Kenapa tu berlaku gitu? Dari segi sejarah lah, sejarah masa Islam sampai ke tanah Melayu, kebanyakannya dibawa oleh pedagang-pedagang Islam daripada kawasan Hadramaut, kawasan Yaman. Situ memang ramai Asy-Syafi'iyah lah. Cuma dari segi pembawa hak dia bawa kita rujuk ke itu hak mana? Asy-Syafi'iyah yang zaman kurun keberapa? Sebab pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i yang terkemudian dengan pandangan Syafi'i sendiri memang ada beberapa hak berbeza lah. Sebenarnya berbeza. Dia tidak tapi kebanyakan tempat kitanya Asy-Syafi'iyah. Cuma setengah tu dia mengambil kepada kaul yang dia sebut, dia kata pendapat yang lebih asah fil mazhab, yang lebih sahih dalam mazhab, yang lebih kuat sebagainya.
Cuma kalau betul-betul seorang kata nak belajar pendapat Syafi'i, sebenarnya kita al-um tadi lah. Kita al-um ataupun kita al-hawi al-kabir, syarah pada Mukhtasar al-Muzani. Muzani ni seorang tokoh ulama yang menjadi sahabat kepada Imam Syafi'i. Biasanya mana-mana kita al-um dicetak bersama dengan Mukhtasar Muzani. Dan Hawi Kabir, al-Hawi al-Kabir ni kitab yang ditulis oleh al-Imam al-Mawardi pada kurun yang kelima. Itu asal kalau nak faham mazhab Syafi'i sebenarnya kena kuasai dua tu, al-um dengan al-Hawi al-Kabir, syarah kepada Mukhtasar al-Muzani. Tapi hal lepas tu banyaklah hal lain-lain tu. Sebab dia cara ulama tu fiqh ni dia berbeza, ada dalam bentuk bait, ada dalam bentuk syarah. Kalau hak sahih tempat kita macam kitab al-Iqna' oleh al-Imam Khatib Syarbini. Iqna' ni sebenarnya syarah pada lafaz ya Ghayatul Ikhtisar yang disusun oleh Imam Abi Syuja'. Dia betul lafaz. Kemudian ramailah tokoh-tokoh ulama lain hok tulis syarah atas tu pula. Daripada Iqna', kemudian Khatib Syarbini juga tulis Mughnil Muhtaj, Syekh Ramli dengan Nihayatul Muhtaj. Apa dia lagi? Macam Kifayah Al-Akhyar, hok sahih tempat kita macam Fathul Mu'in dengan apa dia? I'anah At-Talibin, itu di antara fiqh, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'iyah hok masyhur tempat kita. Jadi kalau seseorang kata ada kesempatan untuk mengaji secara muqaranah perbanding, jadi perlu masa panjang lah. Tapi kalau baca dalam kitab fiqh mazhab Islami wa adilatuh Wahbah Zahidi, sebenarnya dia combine semua. Dia combine semua. Kalau dia mengambil kaul pendapat ni Asy-Syafi'iyah, dia akan sebut semua kitab. Contohnya Mughnil Muhtaj, dia akan sebut sebahagian. Kalau ambil daripada pendapat mazhab Malik, apa kitab-kitabnya, dia combine semuanya. Cuma untuk kita, kalau secara ilmiah, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, tapi bukan semua pendapat Syafi'i dalam tu adalah pendapat yang rajih, pendapat paling kuat, tak semestinya. Cuma kita pakai atas jenama secara globalnya, umumnya Syafi'i. Tapi ada setengah perkara-perkara tertentu yang kita terkeluar daripada Syafi'i. Itu harus boleh. Boleh. Dah lama dah kita tak guna pakai ni. Maksudnya kalau kita tahu, kalau ada orang yang mengajar khusus kitab Al-Quran, maknanya yang lain tu boleh jadi diselaraskan ini, sebab asasnya ada. Sekarang ni bila ajar kitab yang macam-macam jenis macam ni, yang kata Syafi'iyah ni, ini benda lain yang masuk dalam masyarakat, benda-benda yang direka-reka ni masuk waktu kini lah. Sebab teras tu tak ada. Kalau teras tu ada, kalau nak masuk orang lain pun sekurang-kurangnya berpandu kepada teras tu. Kalau peringkat sekolah dia tak ada, tak mengaji al-um, tak ada. Dia ringkasan kepada fiqh tu, dia penulis-penulis ni dia ambil rata-rata banyak kitab tu, dia tidak merujuk pada al-um 100%. Ada pun benda-benda luar hak masuk khapah-khapah ke apa tu, sebenarnya bila kita bertanya kepada rakan-rakan hak buat kajian, dia mari daripada sebahagian setengah kitab-kitab yang ditulis ulama kita yang memanglah mereka ada tersilap, mungkin tidak sengaja, kita menaruh sangka yang baik, tidak sengaja masuk banyak benda-benda yang tidak sahih. Dia tak kait dengan mazhab Syafi'i dah, tapi dia masuk juga cita-cita kita. Macam dalam Sirus Salikin oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Kalau hok ngaji tasawuf tempat kita ni, pondok-pondok sahih Sirus Salikin, dalam bab masalah wuduk disebut ada peribahasa setiap ni kalau tak silap ni apa dia, wuduk sapu tertekak ni, kita ambil semari, kita sapu tertekak, tak ada. Tak ada, tidak wujud, tak ada. Sapu atas tekak tak ada. Kemudian ada setengah perkara yang dibahas juga dalam tu, seperti doa yang dibaca setiap anggota wuduk tu. Doa yang dibaca, basuh muka baca doa sekian-sekian ada. Sebenarnya dari kitab Syafi'i sebenarnya tak ada.
Dalam Ihya pun ada. Walaupun benda tu ada ditulis oleh sebahagian ulama fiqh asy-Syafi'iyah, tapi secara sahihnya memang tak ada lah. Jadi patut kita kena, bila kita belajar, kita nak hak ni kena kembali kepada hak asal tadi. Patut perlu kepada penting. Kalau kita ngaji fiqh lah, dalam fiqh ni pentingnya sunnah itu dalam fiqh. Kalau tidak ada sunnah dalam fiqh, tak tahulah nak kata apa. Sebab ini pun untuk orang awam. Bagi kita ni, kita tunggu belajar. Pada orang awam tu, kalau dia ikut betul, syar'i betul, saya rasa dah selamat orang awam. Orang awam kan sebenarnya orang awam nak ikut pun sebab dia silibus tu sendiri, sukata dia ajar pada dia tidak begitu. Itulah. Dia tidak begitu. Dia tidak mati pada sebenar. Jadi kita dah bermain. Sistem pendidikan itu asalnya tidak gitu. Jadi nak wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung semula. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.